Maksudnya iaitulah, dan demi sesungguhnya kami telah mencipta manusia dan kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia, sedangkan kami lebih dekat kepadanya daripada urat-urat dalam leher mereka. Semasa dua malaikat menerima dan menulis segala perkataan dan juga perbuatan, yang satunya duduk di sebelah kanan dan satu lagi duduk di sebelah kiri, iaitulah malaikat Raqib dan juga Atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan yang dilafaz melainkan adalah dicatat oleh malaikat Raqib dan juga Atid yang ada di sisi manusia. Shallallahul azim. Ayat ini secara ringkasnya menceritakan kepada kita bahawa setiap diri kita ini diawasi oleh dua malaikat. Di sebelah kanannya ialah malaikat Raqib, di sebelah kirinya ialah malaikat Atid. Semua orang ada, termasuk saya sendiri pun ada. Dua malaikat ini mengawasi, mencatat, menulis apa yang dibuat dan apa yang dilakukan oleh manusia. Selagi mana dia hidup di atas bumi ini, selagi itulah malaikat itu ada. Dia tulis dan dia catat. Allah Maha mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini merupakan malam yang terakhir untuk fasa yang kedua, iaitulah fasa maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak surau pun makin luas. Kena berbanding dengan awal dulu. Awal dulu nampak surau sempit, bukan orang ramai, surau sempit. Ya. Seluruhlah boleh dikatakan mana-mana tempat, sebab saya ni malam-malam mengayau surau-surau apa semua. Malam yang pertama ramai, yang kedua biasa lagi. Masuk di pertengahan Ramadan sudah nampak kesan, sudah nampak kesan. Tambah-tambah pula di penghujung akhir bulan Ramadan ini, lagi kesannya cukup besar berbanding dengan awal bulan Ramadan. Maka sebab itu dalam kitab-kitab yang kita baca dalam kitab buat kebetulan kitab nasihat agama wasiat iman, dalam itu dia disebut jangan mengambil mudah, mengambil ringan berkaitan dengan sembahyang tarawih, kerana ia merupakan satu-satunya tidak ada dalam bulan lain melainkan bulan Ramadan. Tuan-tuan, kalau rajin macam mana sekalipun nak sembahyang tarawih di luar daripada bulan Ramadan, tak boleh. Sebab dia cuma boleh dilakukan dalam bulan Ramadan saja. Kalau nak sembahyang lebih daripada 20 rakaat di luar daripada bulan Ramadan, boleh sembahyang sunat-sunat lain, sunat hajat banyak-banyak, tak apa. Adapun sembahyang sunat tarawih hanya dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kelebihannya iaitulah yang sunat dijadikan kepada fardu, yang fardu Allah gandakan kepada 70 kali. Kita buat matematik sama. Satu hari kita sembahyang 5 waktu, Allah gandakan satu waktu menyamai 70 kali. Maknanya 70 kali 5 bersamaan dengan 350. Kita sembahyang satu hari dalam bulan Ramadan, sembahyang fardu menyamai 1 tahun. Hampir menyamai 1 tahun. Satu hari kita sembahyang fardu dalam bulan Ramadan 5 waktu penuh. Pahala dia menyamai 350 hari kita sembahyang. Mana ada dalam bulan lain? Bulan Ramadan saja. Tuan-tuan, kalau nak sembahyang seperti mana bulan Ramadan, di luar daripada bulan Ramadan, satu waktu sembahyang zuhur, tuan-tuan, puan-puan kena sembahyang 70 kali baru sama dengan satu kali dalam bulan Ramadan. Musibah yang cukup besar kalau kita nak buat, kan? Itu pun kadang-kadang setengah dia pun fikir, aku sembahyang 3 ke 4, tak apalah buat 4. Dia malas kan? Malas kan? Kalau member bagi tahu kat dia, aku sembahyang tadi tak betul tadi tu, nak sembahyang balik kan? Mungkin tak, aku tak apalah nanti sembahyang kotak lain kali,
kan? Satu hari kita sembahyang dalam bulan Ramadan, iaitulah menyamai 350 hari. Kalau sebulan kita tak pernah miss sembahyang 5 waktu sehari semalam, dia menyamai 10,500 hari. 10,500 hari. Ini saya buat kira sedikit nak tengok macam mana kelebihan yang Allah bagi. 10,500 hari ini menyamai 29 tahun 2 bulan. Maknanya kita sembahyang dalam bulan Ramadan penuh 5 waktu, tak pernah tinggal, menyamai 29 tahun 2 bulan. Maknanya separuh daripada umur umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi kata umur umat aku ni 60 hingga 70. Satu bulan kita sembahyang dalam bulan Ramadan, sembahyang fardu, dia menyamai 29 tahun 2 bulan. Bayangkan kita dapat 2 tahun penuh. Kalau mati, malaikat pun terkejut. Kau mati awal tapi pahala masih banyak lagi. 5 tahun kita dapat dalam bulan Ramadan, 10 tahun kita dapat dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan balik kat rumah kira. Malam ni bukan matematik pun, kan? Untuk sebagai gambaran kepada kita yang Allah nak bagi kelebihan dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, benda yang sunat dijadikan fardu. Mungkin ustaz-ustaz sebelum ni dah cerita banyak pada kita. Ustaz sebelum ni dah cerita banyak pada kita. Kita malam besok masuk fasa yang ketiga, iaitulah fasa yang dikatakan itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Orang yang nak dapat pembebasan daripada api neraka mesti mendapat rahmat daripada Allah, mesti mendapat pengampunan daripada Allah, barulah dia akan dapat itqum minan nar. Tak dikira seseorang itu, iaitulah kalau dia awal dia tak datang, pertengahan dia tak datang, akhir baru dia datang. Maka kita bermula daripada awal, daripada rahmat sampai kepada maghfirah, sehinggalah kepada fasa yang ketiga, itqum minan nar. Fasa yang ketiga ini iaitulah yang kita dah cari, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Saya baca banyak kitab, saya tengok dalam kitab Qur'atul Qadar, saya tengok dalam kitab Munabbahatul Qulub, saya tengok dalam kitab Allahumma shalli ala Muhammad, banyak saya tengok dalam kitab. Saya tengok pandangan para alim ulama berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, malam-malam Lailatul Qadar. Kalau mengikut Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata kalau nuzul Quran jatuh pada malam Jumaat, diharap pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu berdasar kepada Imam Ahmad. Adapun Imam Asy-Syafi'i, dia lebih cenderung kepada malam 21 dan malam 23. Imam Asy-Syafi'i dia lebih cenderung kepada malam 21 dan malam 23. Ada juga ulama-ulama lain juga menyebut, ada sampaikan dia buat hari-hari yang tertentu. Jadi kesimpulan yang saya nak ambil sini, dia kata apabila berpuasa pada hari Rabu, berkemungkinan besar malam Lailatul Qadar pada malam 27 Ramadan. Berkemungkinan besar pada malam 27 Ramadan. Jadi saya tengok semua dalam pandangan para alim ulama, tidak ada yang mengatakan bahawasanya Lailatul Qadar berlaku pada malam genap. Tidak ada Lailatul Qadar berlaku pada malam genap. Kalau baca dalam kitab fiqh pula, dia kata Lailatul Qadar ini mungkin berlaku satu hari sepanjang bulan Ramadan. Kita kira hari apa? Mungkin satu hari dalam bulan Ramadan itu dia akan berlaku. Sama ada satu Ramadan ke, 2 Ramadan ke, 3 Ramadan ke, dan terkira. Sebab itulah disebut malam Lailatul Qadar ini malam yang Allah tentukan, orang lain tak tahu. Yang kita tahu yang bila esok ada tanda-tanda dia. Ada setengah mengatakan siang hari naik matahari tak putih sangat, tak panas sangat, kan? Sebab apa? Malam tu malaikat sibuk turun naik, dia akan menghubungi. Sehingga ada ceritakan bahawasanya malaikat yang mempunyai 1000 sayap, 1000 mulut, 1000 mata apa semua ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat. Dan dia turun serta dia mendengar doa-doa daripada orang yang beriman pada malam Lailatul Qadar, dan dia mengaminkan doa orang yang berdoa pada malam Lailatul Qadar. Sama ada orang mengaji Al-Quran,
orang sembahyang, orang berzikir, orang berdoa ataupun buat amal ibadah yang lain, semuanya itu diaminkan oleh para malaikat. Semua malaikat turun ke bumi. Penghormatan pada malam tersebut yang Allah sebut khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita gabungkan dengan yang kelebihan satu fardu tadi 70 tu pula, ni Allah nak gandakan lagi pula lebih baik pada 1000 bulan, 83 tahun bulan, 4 bulan dah sudah 1000 bulan kan? Jadi para ulama saya tengok balik, iaitulah tidak pernah berlaku malam Lailatul Qadar pada malam genap, semuanya berlaku pada malam-malam ganjil. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan bahawasanya malam Lailatul Qadar dia tak berubah. Kalau malam 27, tahun depan pun 27 juga, akan datang pun 27 juga, tahun akan datang pun 27 juga. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mengikut fatwa Imam An-Nawawi mengatakan pada malam Lailatul Qadar dia berubah. Dia tak kira 27 ke dia nak berlaku, kadang-kadang dia berlaku 21, kadang-kadang dia berlaku 20, macam-macam. Kata Abu Hasan, dia kata setelah dia membuat kajian berkaitan dengan pandangan para ahli ulama dan dia mengambil, saya tak ingat nama kumpul tadi, bahawasanya dia katakan bahawasanya berlaku pada hari Jumaat kita berpuasa, berkemungkinan Lailatul Qadar berlaku pada malam 29. Kalau kita puasa pada hari Sabtu, berkemungkinan Lailatul Qadar berlaku pada malam 25. Itu pandangan para ahli ulama. Abu Hasan dia mengambil pandangan-pandangan tersebut dan dia ikut cara kaedah-kaedah tersebut, tak pernah miss daripada malam Lailatul Qadar. Tak pernah miss, mana tak pernah terlepas malam Lailatul Qadar apabila dia mengikut kaedah-kaedah tersebut yang telah dibuat oleh ahli tasawuf, ahli tasawuf. Maka pada malam Lailatul Qadar ini, bagi orang-orang yang inginkan untuk mendapat kelebihan itu, ialah dia bermula daripada malam 20 sehinggalah malam 16. 10 malam yang terakhir. Kenapa? Pada 10 malam yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW dia kejut anak isteri dia untuk berqiyam. Bermula daripada malam 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Maknanya kalau kita ikut hari 21, 23, 25, 27, 29 ni nampak malas sangat. Nampak malas sangat. 10 malam. Setahun kita hidup 10 malam saja boleh. Kalau boleh kita pergi duduk kat masjid. Bye-bye kat isteri kita. Kan? Isteri minta maaf, nak pergi duduk kat masjid. Malam 10 terakhir bulan Ramadan. Beriktikaf. Kenapa Nabi SAW ada bersabda, siapa beriktikaf seolah-olah di antara satu perahan susu kepada perahan susu. Tak lama sekejap kan? Sekali kita fikir apa ni, susu lembu tu, dia keluar, kita melepas, kita fikir dan sekali di antara tu Nabi kata, barang siapa beriktikaf sewaktu seperti mana antara perahan susu itu, seolah-olah dia memerdekakan seorang hamba. Seolah-olah dia memerdekakan seorang hamba. Baca dalam kitab-kitab lain pula dia sebut iktikaf ini tak semestinya kita pergi duduk sekejap. Kita pergi berdiri sekejap, sama ada di anjung dia, sama ada di tepi dia. Sehingga dalam kitab sebut kalau di bumbung masjid sekali pun boleh. Surah boleh? Boleh sah surah. Ulama khilaf, ada mengatakan boleh kita beriktikaf di masjid yang tidak jami, yang tidak buat solat Jumaat. Di masjid yang tidak buat solat Jumaat. Realiti orang Melayu surau kan? Realiti orang Melayu surau. Masjid ni umum, maknanya tempat sujud yang panggil masjid, tempat sujud. Bila disebut jami, masjid yang dibuat solat Jumaat. Kenapa ulama mengatakan afdal kita beriktikaf di masjid yang ada buat solat Jumaat? Sebab dia kata kita tak perlu keluar untuk pergi solat Jumaat, sebab kat situ dah ada solat Jumaat. Itu afdal. Macam di Subang ni, saya pernah tanya seorang ustaz, dia kata kalau tanah itu diwakafkan memang untuk surau, boleh kita niat untuk iktikaf. Tapi kalau status dia belum tak terkahwin lagi, mungkin di masa akan datang kena boboh semua, itu boleh diwakafkan lagi. Kalau dah diwakafkan untuk buat masjid ataupun surau, di situ kita boleh buat
Apa ni ya, dengan etika. Pergi duduk 2-3 minit ataupun duduk berapa lama terpulang tuan-tuan dan kemampuan untuk berniat. Sebagai akhirnya iaitulah pada malam akhir bulan Ramadan. Pada malam yang terakhir bulan Ramadan, kita pada tahun ini puasa pada 29 hari saja. Maknanya pada malam yang ke-29 Ramadan, mengikut satu riwayat mengatakan bahawasanya seluruh malaikat 7 petala langit, 7 lapis bumi semua menangis. Malaikat semua menangis, langit pun menangis, bumi pun menangis. Macam mana malaikat menangis, macam mana bumi menangis, wallahu a'lam, kita tak tahu. Malaikat menangis. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahawasanya apabila malaikat itu menangis, 7 petala langit pun menangis, bumi pun menangis, kerana pada umat aku akan ditimpa satu musibah. Akan ditimpa satu musibah. Kalau kita sebutkan musibah ini, badar. Akan ditimpa musibah kepada umat aku. Kenapa? Sebab umat aku tidak akan dapat lagi ganjaran seperti mana yang ada dalam bulan Ramadan. Musibah tuan-tuan. Nak buat 70 kali sembahyang subuh di luar pada bulan Ramadan, tak mampu. Sembahyang tarawih pun pilih-pilih mana buat 8 rakaat. Yang 8 tu pula mana yang paling cepat sudah. 8 tu pula ada tazkirah, tak ada tazkirah. Ada tazkirah lambat, tak ada tazkirah sekejap lah. Pilih. Nak buat seperti mana dalam bulan Ramadan. Hari ini kita sembahyang satu waktu Isyak, kita sembahyang satu waktu Zuhur, kita sembahyang satu waktu Maghrib satu hari, pahala diganda kepada 70. Di luar daripada bulan Ramadan nak buat 70 kali baru dapat. Entah-entah tak sambung. Sebagaimana juga nama ibadah puasa. Ibadah puasa satu hari dalam bulan Ramadan tak akan sama 1 tahun kita berpuasa. Kita tinggal 1 hari dalam bulan Ramadan, tak apalah, aku nak ganti nanti lepas Ramadan 1 tahun. Pada tinggal 1 hari ya. Ganti 1 tahun di luar daripada bulan Ramadan tak sama dengan 1 hari dalam bulan Ramadan. Jadi sebab itulah malaikat menangis, bumi pun menangis, langit pun menangis. Manusia jarang saja menangis. Siapa yang menangis? Di kalangan para alim ulama zaman dahulu, para sahabat zaman dahulu. Mereka masuk bulan Ramadan gembira. Orang yang tak beriman masuk bulan Ramadan sedih. Malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam bulan Ramadan, mereka ini disinari dengan cahaya amal ibadah. Kita digelapi dengan cahaya keistimewaan. Tidur ya. Malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, lagi mereka ini pecut. Kita pecut ke Lailatul Qadar. Ini istilah saya ambil ustaz-ustaz ni, copy paste semua ni. Copy paste semua kan. Mereka pecut untuk buat amal ibadah pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Tetapi kita pecut untuk nak buat persiapan hari raya. Sedangkan malam 10 terakhir itu adanya malam Lailatul Qadar. Tidakkah kita hendak untuk mendapatkan kelebihan 1000 bulan? Yang mana kalau amal ibadah yang kita buat pada malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nak buat luar pada bulan Ramadan tak dapat dah. Umur umat Nabi Muhammad pendek kan. Jadi nak dapat ni lah Allah anugerahkan kepada kita malam bulan Ramadan. Satu waktu digandakan kepada 70. Malam Lailatul Qadar itu pula lebih baik daripada 1000 bulan. Mereka itu apabila habis saja bulan Ramadan menangis. Kita apabila habis saja bulan Ramadan hore-hore. Naik kereta tu jom balik kampung. Lagu arwah Sudirman lama kan. Duk main lagu tu dalam radio, dalam TV apa main lagu tu. Kita pun baju raya belum beli lagi. Isteri pula kaku semua. Baju raya tak? Macam mana kita nak buat itu, nak buat ini apa semua. Itulah dia keadaan kita berbeza dengan para sahabat zaman dulu. Andai kata manusia boleh mendengar tangisan malaikat, tangisan langit dan juga bumi, nescaya di akhir bulan Ramadan manusia tidak akan meninggalkan masjid surah. Kerana tahun depan belum tentu boleh bertemu dengan bulan Ramadan seperti mana yang kita ada pada hari ini. Belum tentu.
Sebab itulah malaikat menangis. Malaikat ni kalau kita kata dia tak perlu apa-apa dah. Dia ni orang kanan Allah Subhanahu Wa Taala, la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat ni sifat dia tak pernah mengingkari apa yang Allah perintah. Malaikat tak pernah mengingkari apa yang Allah perintah. Kita ni mengingkari apa yang Allah perintah. Tak menangis apabila hari bulan Ramadan. Malaikat yang kita kata tak ada pahala, tak ada apa, tak ada surga apa semua, tak ada neraka apa semua, dia yang menangis. Kerana kelebihan ini tidak ada dalam bulan ini. Kalau baca dalam kitab Matla'il Badrin pula, dia ada sebut dalam kitab, ada 7 hikmah kita berpuasa. Di antara salah satu yang saya sebut di sini, itulah awal bulan Ramadan malaikat ini sibuk pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, lalu berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhan kami, bulan Ramadan dan hampir tiba. Allah Maha mengetahui. Ini orang kata sekadar nak memenuhi formaliti saja, aturan dia begitu. Allah itu Maha mengetahui. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa kau sibuk sangat? Kenapa engkau sibuk sangat bulan Ramadan dan nak datangnya? Lalu malaikat berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku sibuk ini kerana sebab bulan Ramadan dah nak tiba, tetapi orang beriman masih lagi buat maksiat. Orang beriman masih lagi buat maksiat. Hari ini bukan sebelum Ramadan, dan bulan Ramadan nak buat maksiat. Kisah tu cantik, ya, kisah tu cantik. Dia lawan pada Mufti panggillah kata kuasa dia, Allah Alam cerita. Malaikat sibuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata bulan Ramadan dah nak tiba, sedangkan orang beriman masih lagi buat maksiat kepada mulia Allah. Sedangkan bulan Ramadan dah nak datang. Pernah dulu kita dengar satu riwayat yang mengatakan bahawasanya malaikat berkata kepada Nabi SAW, dia kata apabila orang bertemu bulan Ramadan dalam keadaan Allah tak ampun dosa dia, dia akan dijauhkan rahmat daripada Allah. Nabi amin. Maknanya Nabi memperkenankan doa daripada malaikat. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, kau jangan risau. Orang beriman apabila masuk bulan Ramadan dan dia bersungguh-sungguh menjaga dalam bulan Ramadan, menjaga puasa dia, menjaga semua berkaitan dengan agama, kesusahan dia menjaga dalam bulan Ramadan itu, aku akan ampunkan dosa-dosa dia sebelum daripada bulan Ramadan. Itu yang Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa dia berpuasa dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh, Allah akan ampunkan dosa dia yang telah lalu. Jadi di akhir bulan Ramadan ini malaikat menangis dari sekali. Sebelum Ramadan dah sibuk dah dengan kita. Akhir bulan Ramadan dia pula menangis. Kesian kepada umat Nabi Muhammad ini kerana tidak ada lagi kelebihan yang sebegini rupa selain daripada bulan Ramadan. Kalau kita tengok juga daripada bulan Ramadan, nak tengok surau sepenuh macam ni susah. Masjid-masjid mana nak penuh tengok macam ni susah. Tapi dalam bulan Ramadan kita boleh datang tengok Allah Maha berkuasa. Sepatutnya kita buat pada bulan Ramadan kena lebih lagi, kena buat lebih lagi sebab nak dapat banyak lagi seperti mana dalam bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan ini Allah perkenankan segala doa, Allah akan ampunkan segala dosa kita, Allah terimakan semua amal ibadah sedekah kita, Allah gandakan semua pahala-pahala amalan-amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu, masuk akhir bulan Ramadan, iaitu pada malam raya itu, kita perbanyakkan membaca Subhanallah wa bihamdih. Sehingga dalam kitab ada menyebut bahawasanya barang siapa membaca Subhanallah wa bihamdih sebanyak 300 kali dan dia sedekahkan kepada seluruh orang Islam yang telah mati, apabila dia mati nanti dia akan dihantar 1000 cahaya kepada dia, diangkat 1000 darjat kepada dia, dihapuskan 1000 kejahatan kepada dia. Nak cara mudah, kita buat semai sunat tasbih 300 kali dan semai sunat tasbih, kan? Ganti, sebab lepas Isyak tu kita dah buat tarawih dah. Imam boleh buat semai sunat tasbih ramai-ramai malam tu, kan? Tak lama 40 minit kan semai sunat tasbih. Lebih kurang juga kita semai sunat tarawih pun, kan?
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, memasukkan kita dalam golongan-golongan orang yang Allah meridai, Allah yang mengampunkan dosa, Allah yang memberi rahmat kepada kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada bulan Ramadan pada masa akan datang, dan kita akan beriktikad, kita akan bertekad untuk melakukan amal ibadah yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan tarbiyah kita di sepanjang bulan Ramadan ini akan memberi kesan kepada kita, bukan setakat bulan Ramadan, bahkan juga di luar daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.